Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik bin Ahmad, nombor matriks BS 201100454. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang faktor-faktor luaran yang mempengaruhi sesebuah organisasi dan cara mengatasinya. Sebelum kita memulaikan topik yang hendak saya sentuh sebentar lagi, apakah definisi organisasi? Ia adalah satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung dan berhubung antara satu sama lain bagi mencapai atau merealisasikan matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Keutuhan dan keukuhan sesebuah organisasi jelaslah bahawa ia datang daripada ahli-ahli dalam organisasi tersebut yang saling berganding bahu dalam menjayakan sesebuah organisasi tersebut. Namun begitu, sesebuah organisasi juga akan menghadapi beberapa faktor, tidak kira faktor dalaman ataupun luaran. Faktor dalaman yang kita sedia tahu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah datang daripada segi pemimpin, masalah pekerja dan sebagainya. Tapi buat masa sekarang saya bukan hendak menyentuh tentang faktor dalaman, tapi tentang faktor luaran yang mana mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi dan cara mengatasinya. Pada pendapat saya, faktor pertama adalah faktor pesaing yang tidak dapat dinafikan lagi. Ini kerana secara umum kita tahu bahawa kehadiran pesaing dapat memberikan ancaman ataupun tekanan terhadap sesebuah organisasi tersebut. Lebih-lebih lagi organisasi syarikat perniagaan. Dengan kedatangan pesaing, pergerakan organisasi untuk mengatasi pesaing akan meningkat. Selanjutnya, saya akan menggunakan satu contoh seperti syarikat telekomunikasi yang menjadi semakin penting di dunia sekarang. Perniagaan internet seperti Maxis, Digi, Celcom, Unify, U-Mobile, Tuntok dan lain-lain. Seperti yang kita lihat, setiap perniagaan ini menawarkan pelbagai kaedah untuk dipilih oleh pengguna ataupun pembeli. Mereka mempromosikan beberapa jenis rancangan data ataupun pelan data dan pembelian telefon secara ansuran antara lain. Syarikat yang menyediakan internet berkelajuan tinggi seperti Wi-Fi ataupun router ataupun broadband berada di kapal yang sama. Setiap organisasi berusaha meningkatkan kualiti penjualan dan perkhidmatannya seperti yang dapat dilihat pada masa kini. Seperti yang kita semua ketahui, musim pandemik COVID-19 melumpuhkan kehidupan orang dan memaksa mereka menghabiskan masa di rumah. Maka hal ini akan dapat membantu lagi menjana keuntungan bagi syarikat-syarikat telekomunikasi tersebut. Hasilnya, tidak menghairankan bahawa pengguna internet menggunakan internet pada kadar yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini disebabkan oleh fakta bahawa semuanya memerlukan akses internet. Akta penjualan juga dilakukan secara dalam talian, belum lagi dalam bidang pendidikan. Pengguna telefon bimbit sebelumnya dilarang di dalam sekolah. Namun begitu, semuanya telah berubah secara 100% dengan adanya aplikasi mudah ahli telah mengambil alih peranan guru dan telah menjadi medium utama perantaraan dan penghubung dalam bidang pendidikan. Seterusnya adalah faktor wabak seperti mana yang telah berlaku pada masa ini. Disebabkan pandemik ini, ia telah menjejaskan segala urusan perniagaan dan aktiviti organisasi dalam merealisasikan matlamat visi dan misi setiap organisasi. Contohnya yang telah berlaku sekarang, banyak syarikat yang memiliki pekerja dari 100%, tetapi kerajaan hanya membenarkan 40% daripadanya untuk dibenarkan bekerja dalam syarikat tersebut. Hal ini mengakibatkan segala aktiviti ataupun kegiatan dalam organisasi akan menjadi bertambah perlahan dan memperlahankan lagi dalam mencapai matlamat sesebuah syarikat. Sebagai contohnya seperti syarikat kilang yang kian lama semakin bertambah yang hampir bankrupt akibat aktiviti organisasi yang perlahan
yang mengakibatkan syarikat itu terjerumus kepada kejatuhan ekonomi. Begitu juga dengan organisasi perniagaan seperti restoran dan kedai makan, pembelian secara bersemuka ataupun fizikal ataupun makan di kedai makan tersebut semakin terjejas dan terhalang. Lagi pula arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan iaitu dilarang makan di tempat tersebut juga telah menjadi faktor kepada kejatuhan organisasi tersebut. Faktor seterusnya adalah faktor ekonomi. Kehidupan seharian kita dipengaruhi oleh ekonomi. Jumlah wang yang kita hasilkan, jumlah wang yang kita belanjakan, kehendak dan keperluan kita, harga yang kompetitif dan faktor-faktor lain semuanya berperanan dalam keputusan wang yang kita buat setiap hari. Pertimbangan ekonomi mempunyai kesan yang besar terhadap perniagaan. Kemerosotan ataupun kemelesetan pasaran akan memberikan kesan langsung pada pendapatan syarikat. Syarikat akan segera dirugikan sekiranya individu tidak lagi dapat membeli barang atau lebih suka menghabiskan wang mereka di tempat lain. Syarikat sebaliknya terpengaruh ketika ekonomi kuat dan pengguna mempunyai lebih banyak wang untuk dibelanjakan dan dilaburkan. Sangat penting bagi kelangsungan syarikat untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan menyesuaikan kaedah organisasi agar sesuai dengannya. Faktor seterusnya adalah faktor politik. Politik dapat mempengaruhi budaya syarikat dengan pelbagai cara. Dalam skala besar, Kongres membuat peraturan dan undang-undang yang berpotensi untuk mengubah cara bisnes berfungsi. Walaupun organisasi itu tidak bersetuju dengan undang-undang, ia tetap diperlukan untuk mengikutinya. Politik hubungan boleh mempengaruhi budaya pada skala yang lebih kecil. Bersaing untuk pengguna atau pangsa pasar dengan syarikat saingan boleh bersifat politik, mempengaruhi bagaimana syarikat beroperasi. Sama ada dalam skala tempatan atau besar, dapat mempengaruhi tujuan dan objektif syarikat serta kaedah yang dipilihnya untuk mencapainya. Sehubungan dengan itu, terdapat juga beberapa kaedah ataupun langkah bagi mengatasi masalah tersebut. Antaranya, syarikat tersebut ataupun organisasi tersebut hendaklah mencari jalan seperti memenuhi cita rasa ataupun karier setiap pengguna ataupun penjual. Hal ini dapat membantu syarikat tersebut untuk menjana keuntungan yang lebih banyak, seperti kita yang di Malaysia ini di tengah-tengah khalistiwa, yang mana musim kita hanya begitu saja, tidak dibandingkan dengan negara lain yang di luar khalistiwa mempunyai banyak musim. Jadi di negara luar mempunyai banyak musim, jadi mereka dapat mengeluarkan produk mengikut musim dan mengikut cita rasa pengguna. Seperti kalau musim sejuk, dorang keluarkan produk baju kulit tebal, dan musim panas mereka keluarkan baju musim panas dan sebagainya. Jadi bila syarikat ini mengeluarkan produk mengikut cita rasa setiap penggunaan pembeli, maka keuntungan itu dapat dijana dari hari ke hari. Jika kaedah ini diteruskan oleh sesebuah syarikat itu, maka bukan saja keuntungan, malah image daripada organisasi tersebut akan semakin meningkat, kerana jika item yang dibeli oleh pengguna itu dibeli oleh ramai orang, maka image organisasi tersebut akan terus meningkat. Jadi di sini kita dapat lihat siapalah pengusaha ataupun penjual tanpa pengguna dan juga pembeli. Jadi semakin banyak pembeli dan pengguna ini, maka semakin tinggilah image sesebuah organisasi tersebut. Atau contoh lain lagi, jika sesebuah syarikat itu ingin menjalinkan hubungan yang sihat ataupun hubungan yang baik dengan syarikat lain, tetapi sukar untuk bersemuka secara fizikal untuk melakukan perbincangan ataupun mesyuarat dengan organisasi lain, hal ini dapat dibendung jika mereka mencari satu platform yang sekarang moden, iaitu disediakan seperti Google Meet, Webex ataupun sebagainya, yang mana platform ini membantu mereka untuk melakukan sebarang perbincangan mesyuarat secara online. Jadi hal ini apapun yang terjadi sekiranya tidak dapat berjumpa disebabkan pandemik, mereka dapat melakukan perbincangan tanpa sebarang halangan. Jadi bila ada hubungan yang baik dengan syarikat ataupun organisasi yang lain, jika syarikat ini mengalami sebarang masalah seperti masalah ekonomi, masalah teknologi yang canggih ataupun kekurangan teknologi,
Jadi mereka dapat mendapatkan ataupun meminta bantuan dengan organisasi lain. Jadi organisasi lain ini akan dapat mengulurkan bantuan dari segi teknologi ataupun dari segi ekonomi ataupun sebagainya. Maka ini akan memberikan efek ataupun kesan yang positif terhadap organisasi yang mengalami masalah ini, dan secara tidak langsung mereka akan membangun dan maju bersama-sama untuk menentang pesaing antara organisasi yang lain. Langkah yang seterusnya bagi contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu kilang ataupun syarikat kilang lah yang mengalami masalah ekonomi yang hampir bankrupt. Jadi saya cadangkan untuk owner ataupun pengusaha bagi organisasi syarikat tersebut, beliau boleh melakukan satu kaedah seperti membuat satu perancangan ataupun perbincangan dengan pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pemberian vaksin kepada masyarakat di negara kita. Jadi pengusaha tersebut hendaklah melakukan kaedah tersebut hingga dipersetujui oleh pihak yang bertanggungjawab tersebut, agar dapat diberikan dengan ahli organisasi dalam syarikatnya. Jadi bila semua ahli organisasi dalam syarikat tersebut mendapat suntikan vaksin daripada Kementerian Kesihatan, jadi hal ini dapat memberikan kesan positif kepada syarikat tersebut, di mana kemungkinan besar kerajaan akan membenarkan 100% daripada pekerja tersebut dalam kilang itu ataupun dalam syarikat itu dibenarkan bekerja. Jadi hal ini secara tidak langsung akan membuatkan kegiatan ataupun aktiviti sesebuah organisasi syarikat itu akan berjalan dengan lancar dan lebih efektif dan lebih efisien dan juga cekap. Ditambah pula dengan bantuan teknologi yang makin canggih sehingga kini, yang mana telah menjadi peranan dan tugas juga dalam sebuah organisasi, maka semua kegiatan dalam organisasi tersebut akan berjalan dengan lancar dan juga mantap. Manakala bagi perniagaan seperti kedai makan ataupun restoran yang seperti mana yang saya telah bincangkan tadi, yang mana telah mengalami kemerosotan dari segi pembelian secara fizikal ataupun makan di tempat makan tersebut dilarang. Jadi saya cadangkan organisasi ini boleh melakukan kaedah seperti delivery dari rumah ke rumah ataupun perkhidmatan penghantaran barang atau makanan menggunakan perkhidmatan sendiri untuk melaksanakan kaedah tersebut, di mana hal ini dapat membantu organisasi restoran ataupun kedai makan tersebut daripada terjerumus daripada kejatuhan ekonomi, dan juga dapat membantu mereka untuk menjana keuntungan dengan lebih banyak. Jadi bila perkhidmatan penghantaran makanan seperti delivery yang Foodpanda ataupun perkhidmatan sendiri yang mereka keluarkan, jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mantap, jadi secara tidak langsung imej organisasi tersebut akan semakin meningkat dan dikenali orang ramai. Yang boleh disebut ataupun boleh disebutkan lagi, mereka semakin popular. Jadi bila organisasi tersebut menjadi lebih popular, dan secara tidak langsung organisasi tersebut akan menjadi pilihan utama bagi pengguna ataupun pembeli. Seterusnya, salah satu teknik untuk menangani cabaran luaran adalah pendidikan. Pendidikan sangat penting kerana mereka melaksanakan inisiatif latihan dan pembangunan. Program latihan dan pembangunan dapat membantu dalam pembentukan kelestarian organisasi. Syarikat dapat melaksanakan perubahan dengan berkesan dengan mendidik semua anggota organisasi. Langkah seterusnya adalah menguruskan hubungan anda adalah sangat bermanfaat untuk menjalinkan hubungan yang sehat dengan pelanggan dan juga pembekal. Maksudnya hubungan penjual ataupun organisasi tersebut terhadap pelanggan adalah sangat penting bagi menjayakan matlamat ataupun merealisasikan misi dan visi organisasi tersebut, terutamanya organisasi perniagaan, dalam menjayakan produk mereka. Pelanggan dan pembekal akan mempunyai harapan dan permintaan yang jelas. Akibatnya hubungan antara pengurus dan pekerja dan pembeli adalah sangat penting dalam operasi korporat sehari-hari. Prestasi dan pengekalan pekerja dipengaruhi secara langsung oleh hubungan di tempat kerja. Sekiranya anda tidak memerhatikan
hubungan pekerja, Anda akhirnya boleh membayar banyak uang pengurusan hubungan pekerja. Sebaliknya, merujuk kepada usaha berterusan organisasi untuk melibatkan pekerjanya. Akhir sekali, setiap organisasi mesti kekal dalam memerhati aktiviti-aktiviti dalaman dan juga luaran organisasi lain ataupun organisasi sendiri, agar dapat mendapat banyak maklumat yang perlu diperhatikan dengan perkembangan harian industri, perniagaan dan juga masyarakat. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.